أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada tengah hari ini dalam Madrasah 20 Minit Mursyid. Anjuran Multaqa Asatidah dan Doa Indonesia ataupun Mursyid. Dan untuk sesi saya, seperti biasa, kita bedah buku. Buku apa? Buku ni. Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan, dan buku ni kita boleh sifatkan sebagai buku yang cerita tipu daya syaitan, lebih spesifik untuk orang Melayu. Dan buku ni macam buku Talbis Iblis lah, tapi versi Melayu. Buku ni ada sebanyak 12 bab. Dan Alhamdulillah kita dah sampai ke muncak buku ni, iaitu pada bab yang ketujuh yang cerita mengenai perang gerila dengan syaitan ataupun contoh bentuk serangan syaitan kepada manusia. Dan akhir sekali hari itu kita berhenti pada muka surat 137 buku ni, dan dia cerita mengenai antara satu tipu daya serangan syaitan adalah mengapikan permusuhan. Dan dia ceritalah bagaimana syaitan mengapikan permusuhan, contohnya apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf dan juga adik-beradik dia. Dan dalam ini juga diceritakan api permusuhan itu dipupuk juga oleh syaitan dengan arak dan juga judi. Dan di hujungnya bagaimana Allah Ta'ala beri panduan dalam Al-Quran kepada kita semua untuk menjaga supaya tidak tercetus api permusuhan. Antaranya yang saya kongsikan pada siri yang lepas, menggunakan bahasa yang baik, kemudian bersangka baik, tak cari salah orang dan tak mengumpat. Dua itu antara panduan yang diberikan. Dan hari ini kita sambung lagi antara satu lagi serangan mental. Satu lagi serangan mental yang dilakukan oleh iblis syaitan kepada manusia adalah menakut-nakutkan manusia dengan mimpi ngeri. Lepas tu tuan-tuan, macam mana kita fikir syaitan macam mana dia boleh create mimpi ngeri? Itu antara satu kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sebab mereka ni disebut dalam sebuah hadis Sahih Muslim, mereka mampu bergerak dalam pembuluh darah. Jadi mereka boleh akses bahagian otak tertentu untuk cipta mimpi ngeri dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi sebelum kita mula, kita kena tengok dulu. Manusia ni Allah Ta'ala cipta dengan 3 elemen. Iaitu badan fizikal, kasar ni, badan kasar, rohani dan juga badan halus. Dan kesemua ketiga-tiga elemen ini mesti sihat. Dan syaitan akan cuba berbagai cara untuk merosakkan keseimbangan kesihatan ini dengan berbagai cara. Antaranya, syaitan ganggu emosi manusia dengan mencipta mimpi ngeri. Dan perkara ini dibimbing, ditunjuk, diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi kata, "Ar-ru'ya minallah." Mimpi yang benar datangnya daripada Allah. Wal hulmu, manakala mimpi buruk tu minasyaitan, berasal daripada syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrah, bila seorang tu mimpi benda tak elok, falyanfith hina yastayqidhu thalath marra, dia kena ludah ke kiri sebagai isyarat sebanyak 3 kali. Maksud ludah isyarat macam macam tu, bukan kata bukan gitu, isyarat 3 kali. Wa yata'awwad min syarriha, dan kena minta perlindungan daripada kejahatannya. Fa innaha la tadurruh, mimpi itu tak akan beri mudarat sikit pun. Tetapi ini antara cara bagaimana agama kita. Nabi mengajar kita menguruskan mimpi. Kita pun kagumlah tuan-tuan. Saya kagum semakin banyak kita dalami agama, membaca Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kita dapati agama kita ini sangat lengkap. Sehingga benda kecil yang dikatakan seperti mimpi pun ada panduan dia dalam Al-Quran. Dan saya cerita pasal mimpi ni, saya ada tulis buku tuan-tuan. Saya tulis buku Faiz Sulit Mimpi menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Dan insya-Allah kalau tidak ada halangan,
Bila dah habis buku ni nanti, mungkin kita boleh baca pula kitab tu atau buku tu. Dan dalam tu saya terangkan secara terperinci lah. Terperinci tapi ringkas berkaitan dengan mimpi. Cuma kita fikir kadang-kadang macam mana mimpi buruk ni boleh mengganggu orang. Dan kenapa Islam mengajar, Nabi ajar cara kepada kita untuk menguruskan mimpi ni. Tengok syaitan cipta mimpi buruk bagi mengganggu emosi seseorang. Bagi orang yang terpengaruh dan percaya mimpi itu, emosinya akan terganggu. Namun bagi orang yang sudah dapat mengenali tipu daya syaitan, kehidupan yang sama sekali tidak akan terjejas kerana mimpi tersebut. Dia contoh macam mana? Contoh macam ni lah. Saya pernah sekali, sebelum kita pergi lebih mendalam, mimpi ini tuan-tuan, kalau ikut dalam sebuah hadis ini, Nabi sebut mimpi ini ada 3 jenis. Satu, mimpi yang benar, khabar gembira, perkhabaran gembira yang Allah berikan kepada orang saleh. Dan Nabi kata orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar lidahnya ketika sedar. Kalau kita ni ketika sedar, integriti dijaga, lidah dijaga, tak menipu orang saleh, kesalehan kebenaran kita itu akan terbawa ke minda separa sedar ketika kita tidur. Sampai itu sekali. Kalau kita, ini parameter mudah yang Nabi ajar. Kalau kita ni menipu, pemikiran pun keduk, banyak tipu daya, tipu helah sebagainya, mimpi lah macam mana sekalipun mimpi kita tidak benar. Nabi kata mimpi yang pertama, mimpi yang benar diberikan kepada orang yang soleh. Dan nak kenal dia macam mana? Orang yang paling benar lidahnya ketika sedar adalah orang yang paling benar mimpinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi gangguan syaitan seperti hadis ni. Mimpi gangguan syaitan seperti hadis ini. Dan yang ketiga, mimpi disebabkan oleh pengaruh psikologi. Sebelum tidur kita buat apa? Sebelum tidur kita tengok TV, tengok cerita Superman. Contohnya mimpi kita jadi Superman. Itu pengaruh psikologi. Dan dalam 3 ni, mimpi yang benar tu hanya ada pada mimpi yang pertama yang dipanggil sebagai mubasyirat, perkhabaran gembira. Pun begitu, mimpi kategori pertama ini, dia ada beberapa kriteria untuk kita kata ia ada mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mimpi yang benar. Kriteria pertama yang saya katakan tadi, merujuk kepada keadaan kita ketika sedar. Sejauh mana kita ni tak menipu ke semua sekali. Kalau kita dah clear yang tu, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, kena tengok juga sebelum tidur kita buat apa. Kita ni tidur keletihan sambil tengok TV. Walaupun kita ni seorang yang lidah yang benar, tapi kadang-kadang dia memberi pengaruh kepada pemikiran kita. Jadi sebelum tidur kena tengok apa kita buat. Adakah kita baca doa-doa yang Nabi ajar, zikir-zikir tertentu, baca Al-Quran. Kalau kita baca, itu kriteria yang kedua. Dan kriteria yang ketiga, mimpi benar ini bergantung juga kepada waktu tidur. Dan waktu tidur ni tuan-tuan, waktu-waktu yang disebut oleh para ulama berdasarkan nas hadis Nabi, ada beberapa waktu lah. Antara satu disebut waktu ketuhanan. Waktu ketuhanan kata waktu Rabbaniyah. Waktu ketuhanan bila? Adalah sebuah hadis Nabi kata pada akhir 2/3 malam menjelang waktu sahur, pada masa itu rahmat Allah turun ke langit dunia. Dan pada masa itu doa kita sangat makbul. Jadi kalau kita bermimpi pada waktu itu, mimpi kita mimpi yang benar insya-Allah setelah kita penuhi 2 kriteria yang pertama tadi, lidah yang benar, apa yang kita buat sebelum tidur dan waktunya. Waktu yang kedua dipanggil waktu syaitan. Waktu syaitan ni lepas asar bawa ke maghrib. Kenapa itu waktu syaitan berkeliaran? Kalau mimpi masa tu tak betul. Okey, untuk lebih memahami cerita pasal waktu tidur ini disebut dalam surah saya cari dalam surah An-Nur. Surah yang ke-24 ayat yang ke 58. Ayat yang ke-58 surah An-Nur ni Allah Ta'ala cerita mengenai adab dalam rumah tangga. Ringkasannya kalau saya boleh katakan, Allah kata wahai orang beriman, kalau siapa-siapa nak masuk bilik kamu pada 3 waktu ini kena minta izin. Kenapa ini waktu biasa kamu berehat? Seolah-olah ada pengiktirafan kepada Allah ini waktu yang value untuk kita rehat ataupun kita tidur. Bila dia kata min qabli salatil fajr, sebelum solat fujur, solat fajar, solat subuh. Itu waktu sahur lah tu. Waktu ketahanan tadi. Kemudian wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, ketika kamu buka pakaian pada waktu tengah hari. Masuk waktu zuhur, sebelum atau selepas zuhur. Dan yang ketiga, wa min ba'di salatin isya, lepas solat isya. Jadi senang cerita range masa dia sebelum zuhur, selepas zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas isya. Dan yang ketiga yang terbaik sebab dalam ayat 58 surah An-Nur, surah yang ke-24 ini, Allah Ta'ala sebut yang pertama. Dia kata apa? Min qabli salatil fajri, sebelum solat fajar.
Jadi katakanlah kita memenuhi kesemua kriteria ini, insya-Allah mungkin. Saya katakan mungkin, bukan pasti ya, sebab mimpi bukan hujah dalam agama. Mungkin mimpi kita ada sesuatu petanda. Jadi pernah sekali ya, saya pun keluar kelas, mengajarlah di UAE dalam pukul 9 pagi. Tiba-tiba dapat call pada student saya. Student saya ni, dia pernah ikuti kelas saya sebelum-sebelum ni lah. Dari segi kita penghayatan agama dia biasa-biasa lah. Kalau tengok ke perawakan, watak, gaya dia pakai pun kita agak puas selesa. Tapi kita tak layan dia lah sebagai murid, dan saya selalu tegur-tegur dia. Kemudian, lepas tu dia berani call saya tu, dia call. Maksud tu ingat dia pukul 9 pagi. Assalamualaikum Ustaz. Ada apa? Ingat ada saya sekian nama. Oh ingat. Kenapa tu? Oh saya takut lah Ustaz. Kenapa awak takut pula pagi-pagi call saya ni? Dia kata saya mimpi Ustaz. Mimpi rumah saya terbakar. Habis hangus saya kata. Dan saya tengok dalam mimpi saya tu, ayah, mak, adik-beradik saya habis hangus terbakar. Apa tanda mimpi tu Ustaz? Dia kata saya tengah takut. Soalan pertama saya tanya dia, saya kata bila awak mimpi tu? Dia kata baru sekejap. Masa tu dia call pukul 9, maksud dia tidur lepas subuh lah tu. Saya kata, tak payah risau lah. Itu mimpi mainan tidur, mungkin mimpi syaitan nak takutkan awak. Jangan duk beli buat tak tahu dah. A'udzubillah. Jadi setan masalah. Dan setan ni, dia boleh gunakan mimpi ini untuk porak-porandakan manusia. Contoh mudah. Setan dia tahu kita dengan teman kita di pejabat, contohnya memang ada sedikit salah faham. Dan kita kata tak berapa nak bagus lah hubungan tu. Jadi setan pun kata okey, kita boleh create story ni. Kita boleh create business untuk laga-lagakan dua orang ni. Cara dia macam mana? Setan pun masuk dalam mimpi. Dia buat kita mimpi kita dikejar oleh kawan ke bawa pisau. Dia create lah beberapa kali, beberapa malam mimpi yang sama ataupun mimpi yang akan sama, tapi dalam kesemua mimpi tu dia setan munculkan watak kawan kita tu. Cuba cederakan kita. Bahkan dalam satu mimpi mungkin kawan tu sempat tikam kita pun tersedar tengah malam keadaan takut dan rasa seperti betul ditikam di dada. Setan boleh buat dicucukkan macam ni semua sekali. Jadi kita berfikir, siapa? Kenapa? Mengkali dia ni nak sihir aku dan sebagainya. Kita pula pergi jumpa dengan Tok Bomoh ataupun orang hak salah. Orang hak jenis suka mengarut ni. Dia kata itu tanda mungkin dia nak sihir kamu, sedangkan kawan tu tak ada masalah pun, tetapi setan cuba nak create perbalahan ini. Jadi kalau kita ada panduan daripada agama, kita faham, kita kenal mengenai panduan agama kita in the first place, mimpi yang mengerikan macam tu, tengok nampaklah siapa sekalipun kita tahu mungkin ni setan nak laga-lagakan aku. Mimpi ngeri, mimpi yang menakutkan, berpeluh-peluh kita. Apa kita buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 3 kali, lepas tu ludah ke kiri. 3 kali. Kita pun beralih tempat tidur. Ataupun kita bangun solat. InsyaAllah mimpi itu tidak akan dapat memberi manfaat, mudarat kepada kita. Itu panduan yang cukup baik. Lepas tu sebenarnya orang yang mudah ditipu oleh setan ni kerana jahil. Contohnya saya ambil satu kisah. Saya dulu masa sakit buah pinggang selalulah pergi buat rawatan, kita panggil rawatan dialisis air, sehingga aku hospital Selayang. Lepas tu dekat dalam ward untuk hemodialisis tu ada, kita kata macam ketua jururawat. Baik dengan saya, kita panggil Kak Yang. Ustaz, lama tak jumpa, sekali jumpa. Ustaz, Assalamualaikum, nak tanya soalan lah. Apa dia Kak Yang? Nak tanya, ada masalah sikit di taman kami. Dulu dia kata sebab apa? Suami Kak Yang dia kata, ketua taman, macam penghulu dah. Dan taman kami ni memang bersatu. Kita buat gotong royong, macam-macam. Meriah. Sehingga orang taman sebelah menyebelah memang kagum lah dengan cara kami. Kemudian berlaku peristiwa, habis kata. Bawa peranda, rosak habis. Hubungan yang kita kata sedia ada ataupun hubungan yang baik. Sebab yang dia kata ada seorang dalam taman kami ni, dia sakit, pergi berubat, tak hilang sakit tu. Kemudian dia pun pergi buat umrah. Sampai di Mekah buat umrah, dia solat hajat, dia kata depan Kaabah. Dia solat hajat depan Kaabah, lepas tu masa di Mekah dia bermimpi. Dalam mimpi tu dia tengok ada orang taman kami sihirkan dia, letak dalam makanan. Sebab tu dia sakit. Dan dia yakin dengan mimpi dia di Mekah tu. Dia balik ke Malaysia, dia pun bercerita kepada jiran-jiran. Dan jiran-jiran yang dengar pula, saya beranggapan tidak berpengetahuan belakang. Mereka pun mula percaya. Akhirnya, bila majlis-majlis ni dibuat, ramai yang boykot tak pergi. Kenapa pula yang pergi, yang sediakan makanan tu si fulan tu. Jadi sekarang pergilah, nanti kena sihir si fulan. Akhirnya pawak peranda, satu taman. Jadi kita pun kata, mungkin orang yang tak berpengetahuan, dia kata, mimpi di Mekah tu Ustaz. Solat hajat lagi tu, mimpi di Mekah. Yang pertama kita kata mimpi bukan hujah.
Kemudian walaupun solat di Mekah, solat hajat, setan ni dia ada rekod kita. Dan setan di Mekah pun ada setan. Setan paling besar di Mekah zaman Nabi siapa? Abu Jahal. Abu Lahab. Mimpi sepatutnya tak boleh jadi hujah. Jadi katakanlah kita kata tapi mimpi tu mesti ada sesuatu petanda. Cuba kita reverse. Kita pula yang tak buat apa-apa pada orang, tiba-tiba kita orang tuduh. Sebab apa? Sebab mimpi dia. Apa kita nak buat? Betul kalau baca dalam kitab tak silap apa dalam apa kitab tu Al-Muwafaqat ke Imam Syatibi, saya lupa. Tapi cerita dia ada seorang lelaki soleh. Ada seorang lelaki soleh di sebuah negeri. Satu pagi dia ditangkap oleh orang kampung, dibawa jumpa dengan penghulu. Dia belasah. Lepas tu orang sana berpelik tanya, kenapa kamu belasah aku? Lepas tu katanya penghulu, tok penghulu lah kita kata ketua kampung, malam tadi aku bermimpi, berjumpa dengan iblis. Iblis buat apa? Iblis datang jumpa aku, iblis kata, aku dah tak kacau dah dengan kampung kamu ni. Kenapa di kampung kamu dah ada wakil aku? Jadi dia belakang akan buat kerja-kerja untuk merosakkan anak Adam. Jadi terdorong pada mimpi itu, sebab aku tangkap kamu ni dan pukul kamu. Kamu sebenarnya adalah wakil setan. Macam nak jawab? Kamu ni wakil setan. Kamu perlu dihukum ataupun dihapuskan. Ulama tu cerdik. Dia kata, okey, sekejap. Sebelum nak teruskan tuduhan ini, aku nak tanya kepada kamu. Katanya ulama, katakanlah iblis menjelma secara fizikal. Datang ketuk pintu rumah Tok Penghulu, jumpa, mengaku terang-terang, aku iblis dengan muka yang hodoh, rupa yang kita kata buruk seperti yang digambarkan oleh manusia. Aku iblis, aku nak bagi tahu di kampung ni ada si fulan wakil aku. Kalau iblis datang secara fizikal, nak percaya tak? Lepas tu Tok Penghulu kata, mana boleh percaya, dia tu kan iblis. Mesti nak merosakkan manusia. Kalau secara fizikal pun Tok Penghulu payah nak percaya, takkan mimpi yang begini punya rapuh, bercampur aduk, Tok Penghulu nak percaya. Lalu ulama' itu dilepaskan. Lepas tu sebenarnya mimpi ni memang tak dipakai. Mimpi bukan hujah. Mimpi tak boleh jadi hujah. Dan kita orang beriman nak kena ingat, mimpi hanyalah khabar gembira yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tertentu sahaja selepas orang itu ada kita kata kriteria yang disebutkan tadi. Siapa dia, ketika sebelum tidur dia buat apa dan sebagainya. Dan hak dahsyat lah. Saya pun hari itu pernah orang tanyalah mengenai ada sebuah page Facebook ni. Dia cerita mimpi-mimpi dia. Dia ceritalah mimpi dia akan berlaku banjir besar, umat Islam kena lari pergi ke utara, persiapkan semua sekali. Kenapa nak jumpa Mahdi dan sebagainya. Bila saya dengar video tu, dia cerita pengikut dia, follow Facebook dia terdengar tu dan percaya bukan seorang dua, ribu perjalanan mimpi terakhir. Siapa? Nama apa dah perempuan tu? Masyitah katanya. Dan orang tanya saya macam ni. Bila saya tengok video, saya kata, benda ni tak boleh jadi sebagai hujah. Mimpi tak boleh pakai sebenarnya. Lepas tu kena faham. Lepas tu kita kena dalami agama. Kita dalami agama, insya-Allah kita akan tak mudah ditipu oleh setan. Jadi dia boleh kata, mimpi ni datang setan tu. Saya mimpi ni, selepas saya amalkan zikir-zikir tertentu. Ataupun kata dalam mimpi tu, lelaki yang datang bagi tahu saya tu, bukan setan, dia lelaki yang berjubah putih. Di muka dia jenis. Yalah, mestilah setan nak tipu. Dia tak pakai, dia tak menjelma dalam rupa hak huduh tu. Mesti dijelma dalam rupa hak kita kata meyakinkan untuk menipu. Macam semasa kita kata ketika sedar pun, kata ada orang scammers. Scammer cepat kaya. Dia nak datang tipu kita, dia tak datang dengan selebek, mesti pakai kereta. Keterampilan yang boleh meyakinkan kita. Sebab tu ilmu penting. Lagi kita dalami agama, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk mengenal pasti tipu daya setan. Betul, saya ingat Mufti Perlis ada ulas mengenai kita kata mimpi siapa si perempuan tadi tu. Mimpi si perempuan tadi tu. Seolah-olah kita kata mimpi tu jadi satu sumber yang penting. Tuan-tuan kena ingat mimpi ni antara satu pintu yang mudah untuk syaitan sesatkan manusia. Saya dah jumpa ramai orang yang sesat, yang kita kata sampai ke sudah akhir hayatnya, kita kata berada dalam keadaan tak betul kerana bergantung pada mimpi. Saya share dua cerita. Satu kisah, saya habis kuliah di sebuah masjid. Habis kuliah datang seorang lelaki, pemuda. Assalamualaikum, saya nak tanya, saya ni bergaduh dengan ayah saya. Kenapa nak bergaduh dengan ayah awak pula? Patut bukan berdamai sebab ayah saya tak boleh ditegur. Dulu masa muda ayah saya memang terkena something. Lepas tu dah tua-tua ni, alhamdulillah dia nak berubah. Tetapi masalahnya,
Dia tak pergi ke seorang masjid, pergi belajar, tak. Dia main otak dia sendiri. Sebab apa dia kata dia dapat ilmu direct, Nabi Khidir hajar dia. Dia mimpi, Nabi Khidir ajar berbagai ilmu. Dan dia praktik ilmu-ilmu yang dia dapat daripada mimpi itu. Saya nasihat dia, kena pergi belajar, dia tak mahu. Rasa macam mana? Itulah. Sekarang saya isytihar perang dengan dia. Dia kata, oh susah juga tu. Saya pun kata ke lelaki pemuda ni, cuba lagi dan awak kena banyaklah doa supaya dia dapat hidayah. Ini satu kes. Dia rasa dia betul. Kemudian kes yang kedua, ni sedih juga saya dengar. Ini cerita murid saya lah. Ayah dia sampai ke sudah meninggal dunia dalam keadaan macam tu. Ayah dia ni, kita kata bukanlah orang pergi mengaji. Satu kali selepas mak dia, nenek lah tu, mak kepada ayah dia ni, meninggal dunia, dia pun kesedihan. Lepas tu dia pun mimpi. Dia mimpi berjalan di kubur, tempat mak nenek dikebumikan tu. Dia tengok ada seorang lelaki berjubah putih duduk atas kubur. Lepas tu dia pun macam terkejut lah. Lepas tu dia pun nak tanya siapa. Dia pun tanya seorang bidan. Bidan pun kita boleh agak lah macam knowledge dia, agama dia. Tanya bidan ni kata, itu wali itu biasa kalau muncul dalam mimpi berbaju putih. Bukan semua orang dapat. Untung kamu ni, macam kamu ni manusia terpilih. Lepas tu dia naik kepala. Dia naik angin. Dia macam rasa, dia ni beruntung. Jadi kalau orang tak faham, tak dapat apa ilmu seperti dia kata benda tu semua tak betul. Murid saya ni pernah rakam video, tunjuk video saya ke dia. Video saya cerita pasal mimpi ni macam mana. Tak dengar. Lepas tu dia berterusan macam tu, dia rasa dia istimewa sehingga dia kena stroke. Bila dia kena stroke, walaupun dia mampu bergerak minor stroke, dia tak nak solat. Anak dia pujuk supaya solat. Dia tak mau solat. Dia kata Allah buat gini pada aku. Kalau dia rasa rendah sana, dia solat. Akhirnya dia meninggal dunia macam tu. Kenapa? Ini berpunca daripada mimpi-mimpi. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kena tapis. Bukan semua mimpi tu boleh kita percaya. Allahu'alam. Okey tuan-tuan, habis hari ni satu ya. Menakutkan syaitan ataupun menyesatkan manusia dengan mimpi. Itu antara cara syaitan. Sesatkan manusia. Saya kira cukup untuk hari ni tuan-tuan. InsyaAllah untuk akan datang kita ni pun interesting. Kita akan bincang untuk minggu depan kalau tidak ada aran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.